Tes cuban suara 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jajaran Mengkudu berbias kesuma di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di Dewan Gemilang kita bersua. Yang berbahagia, yang dihormati Puan Hajah Rohani binti Busah, Pengarah Kolej Vocasional Keluang. Yang dihormati Encik Zulkifli bin Yusof, Timbalan Pengarah Akademik Kolej Vocasional Keluang. Yang berusaha Puan Sarimah binti Sabri, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik. Yang berusaha Puan Azrina binti Abdul Aziz, Ketua Jaminan Kualiti Barisan Ahli-Ahli Jawatan Kuasa PIBG Kolej Vocasional Keluang, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Rakan-Rakan Pensyarah, Staf-Staf Sokongan, para pelajar Kolej Vocasional Keluang, serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Khamis 5 Mac 2020 kita berhimpun bagi tujuan sambutan Mari Rasul peringkat Kolej Vocasional Keluang bagi tahun 2020 Masihi bersamaan 1441 Hijrah. Majlis ini diadakan dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk mengenang jasa dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul umat Islam yang secara tidak langsung akan melahirkan generasi yang menjulang martabat Rasulullah sebagai tauladan dan ikutan sepanjang zaman. Tema sambutan Maulid Rasul kita pada kali ini adalah Negara Rahmah, Ummah Sejahtera. Semoga usaha kita mendapat kebaikan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami mendadah mohon berkat dari Yang Esa. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari ini, marilah kita menadah tangan kehadrat Ilahi. Majlis tengah itu menjemput saudara Ahmad Zul Husni bin Ahmad Mahmud untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya alim wa ya qadiyal hajat. Jadikanlah kami ya Allah daripada kalangan hamba-hambamu yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami ya Allah daripada melanggari perintahmu. Kurniakanlah kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cerdas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kami juga memohon restu dan rahmat-Mu sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Kolej Vocasional Keluang ini. Semoga Engkau ya Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada hati-hati kami. Engkau memperkukuhkan perpaduan kami, Engkau menjamin rezeki kami, Engkau memberi kekuatan serta semangat yang tinggi kepada kami. Dorongkanlah kami ke arah melaksanakan kebaikan dan amal soleh, serta kami memohon dipanjangkan usia, diliputi dengan sihat walafiat, memerintah negara kami yang tercinta ini. Ya Hayyul Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami pohonkan juga ya Allah keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negara kami yang dikasihi. Rakyatnya sejahtera sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemerintahan pemimpin kami. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang dirahmati dan jadikanlah perpisahan ini sebagai perpisahan yang diberkati. Allahumma ja'al jam'ahana jam'a marfuma
وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما ولا تجعلهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Para pelajar dan hadirin yang hormati sekalian, majlis kita pada hari ini akan diteruskan dengan bacaan berzanji dan selawat oleh para pelajar Kolej Vocational Keluang yang akan diketuai oleh saudara Muhammad Alif Hamizan bin Hairul Qoma. Majlis dengan itu mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismizzatil aliyah. Allah. Mustadirran faydal barakati ala ma analah wa awlah. Wa usanni bihamdim mawariduhu sa'iratun haniyah. Muntati ayyam minasyukril jamili matayah. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqdumil awwaliyah. Allah. Al-muntakil fil ghuwaril karimati wal jibah. Allah. Wa astamnihu Allah ta'ala ridwanan yahussul mikratat tahiratan nabawiyah. Allah. Wa ya ummu sahabata wal atba'a wa mawalah. Allah. Wa astamdihi hidayata li sulukis subulil wadiyatil jaliyah. Allah. Wa hifzan minal ghawayati fil khitatil khata'i wa khutah. Allah. Wa anshur
من قصة المولد النبوي برودة حسانا عبقرية الله ناظما من النسب الشريف إقدا تهلل المسامع بهلاه الله وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عتر اللهم كفره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقتهم محمدية وإظهار جسما وروحا بصورته ومعناه نكله إلا مكري من صدفة آمنة النورية وقد صها كريب مجيب بأن تكون أم لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأوله الزدية وصبا كل سبيل هبي بالنسيم صباه وكسيت الأرض البعدة لجدي بها من النبات الهللا سدسية وأينهت الثمار وأدنى الشجر للجن جناه ونطقت بحمدي كل دابات لقريش بفاسها أنشن العربية وقرت الأشيرة وأسلم على الوجوه وأفواه وتبشرت وهوس المشارق والمغرب ودوابها بحرية واهتست الأوالم من الشرور الكعس الهمياه وبشرت الجن بأدلل الزمن وانتهكت الكهنة ورهبت الربانية ولا هجاب قبري كل هبل قبير وفيه لا حسن رتاه وأتيت أمه في المنام فقيل لا إنك قد هملت بسيد آلمين وقبر برية فسامي إذا وضعت محمدا لأنا ستماد أكباه آتر اللهم قبر الكريم بأرف سزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه
تم من أمله شهرا على مشهور الأقوال المروية توفي بمدينة شارفة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأقوال بني عدي من الطائفة النجرية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من أمره على رجه 9 أشهر قمرية وانا للزمان أن ينجلي عنه الصداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الهديرة القدسية وأخذها المقاد وولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلاءه صناه الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Majlis mempersilakan anak-anak yang diakikahkan pada hari ini untuk tampil ke hadapan. Ashraqal madru alaina muwafaqal uduri misla husnik ma Dipersilakan adik Muhammad Wafi Harith bin Rosmaini dan anak dan adik Muhammad Umair Cikgu Rosmaini. Muhammad sallallahu Nanti mempersilakan Puan Hajah Rohani untuk menyampaikan cenderamata. Dipersilakan Cik Zulkifli. Majlis mempersilakan Muhammad Wafi Harith bin Rosmaini dan Muhammad Umar Zarif bin Rosmaini. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ashraqal badru alaina fatafa minhu buduru misla usnika ra'ayna qatu ya wajha sururi ya Allah ala Muhammad. Seterusnya dipersilakan saudara Muhammad Faris bin Syahri. Wasallam sallallahu ala Saudara Muhammad Faris bin Syahri. sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan saudara Muhammad Izzuddin Hakim bin Fazil. Qatu ya wajha sururi anta syamsi. Dipersilakan saudari Nur Afini binti Rosli. Wajha suduri sallallahu ala Muhammad. Dipersilakan saudari Aini Nur Syafiqah binti Aminur Rashid. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali dipersilakan saudari Nur Waina Safia binti Nazar. Nurul fawqa nuri anta isiru warani anta isbahu suduri sallallahu ala Muhammad
sallallahu Majlis mengucapkan terima alaihi kasih kepada Puan Pengarah atas kesudian untuk mencapai kacamata. ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wassalamu alaihi. Wa muhayyaka syamsi minka mudi'u asfarat anhu laylatun gharrah. Allah Lailatul maulidil lazi kana lid-dini sururum biyaumihi wazdiha. Allah Yauma nalat biwad'ihi natu wahbin min fakharim malam tanaluhun nisa. Allah wa atat qaumaha bi afdala mimma. Allah hamalat qablu Maryamul Azra. Allah maulidun kana fi tali'il kufri wabalun alaihimu wa waba. Walas busyral hawatifi an qad ulidal Mustafa wa haqqal hana. Allah haza wa qad istahsanal qiyama inda zikri maulidi syarifi a'immatun zawu riwayati warawiyah. Allah fatuba liman kana ta'zimahu sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam khayata marami wa marma. Allah atirillahumma qabrahul karim bi syadin min salatin wa taslim. Allah barik alaih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan berzanji dan selawat sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita pada hari ini akan beralih ke sesi ceramah. Ceramah kita pada hari ini akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Halmi bin Jaafar. Sebelum ceramah ini dimulakan, izinkan saya membacakan sebuah sedikit maklumat mengenai penceramah kita pada hari ini. Beliau merupakan guru pendidikan Islam Jabatan Agama Johor dan merupakan pengendali program budaya Al-Quran, Majlis Perbadaran Keluang dan Jabatan Kerajaan. Beliau merupakan seorang motivator dan juga seorang pengendali khusus pengurusan jenazah dan lain-lain. Demikianlah serba sedikit maklumat tentang penceramah kita pada hari ini.
Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Halmi bin Jaafar untuk menyampaikan ceramahnya. Majlis mempersilakan tuan. Cuan, cuan suara 1, 2, 3, cuan suara. Cuan suara, cuan. Tes. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. A'udzu billahi samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa li sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ikut saya sama-sama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna sahlan
iza syi'ta sahlan. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran SWT kerana lipat dan kurnia kita dapat bertemu pada hari ini. Baik adik-adik, apa khabar semua? Tak dengar apa khabar semua? Baik, sebelum saya mulakan ceramah pada hari ini, saya mohon jasa baik perempuan dekat luar, laki dekat dalam. Sebab saya pakai mikrofon ni tak ada wire. Jadi saya mohon laluan tengah ni sampai ke belakang. Jadi saya boleh jalan sampai belakang. Yang belakang sekali. Jadi saya minta laluan sampai ke belakang. Boleh tak? Sebab nanti kan dia kata ustaz kat depan je tak nampak kat belakang. Jadi saya akan jalan sampai belakang. Yang pertama. Yang kedua, mohon jasa baik pelajar-pelajar, sesiapa yang berada dekat dinding jangan sandar dekat dinding. Kerana antara asbab kita tak dapat ilmu iaitu apabila menuntut ilmu dalam keadaan bersandar. Ni. Okey. Cantik. Okey. Tu dua gambar memang tak hilang Okey. Jadi boleh saya jalan. Yang perempuan pun buka ruangan tengah. Yang perempuan pun buka ruangan tengah. Kalau boleh jangan duduk tercangkung. Tak baik perempuan duduk tercangkung, nampak seluar dalamnya. Jadi yang tahu tu dia boleh je ubah. Saya boleh jalan, boleh tak? Nampak semua. Dah nampak muka saya dah? Dah nampak muka saya? Handsome ke tak handsome? Tak dengar handsome tak handsome? Allah sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia itu sebaik-baik dan secantik-cantik kejadian. Kalau kamu cakap saya tak handsome, kamu sedang menafikan kejadian Allah. Dosa besar. Kalau kamu cakap tak ikhlas, Allah Ta'ala kata apa? Ikhlas itu dia akan mendatangkan pahala. Tak ikhlas tu. Handsome ustaz. Baik, saya handsome tak? Handsome. Macam tak ikhlas dia cakap handsome. Macam marah nampak? Handsome ustaz. Pendek je. Handsome ustaz. Baik. Yang keduanya. Perempuan pula. Kan saya kata tadi bagi laluan tengah. Yang perempuan bagi laluan tengah. Laluan tengah, buka laluan tengah. Hari ni saya akan buat maraton. Saya akan pusing je. Jadi tak ada yang terkecuali. Yang mana yang tukar pakai bunga, lepas ni hilang bunga kau nanti. Jadi adil. Luar nampak, dalam nampak. Barulah. Barulah nampak. Memang handsome ustaz ni. Amin. Allah kata aku jadikan manusia itu sebaik-baik dan secantik kejadian. Jadi kalau kamu kata saya tak cantik, kamu menafikan kejadian saya cantik tak? Baik. Saya handsome tak? Macam tak ikhlas je tengok yang perempuan. Baik. Saya minta maaf. Boleh nampak? Alhamdulillah. Baik. Nampak sini balik. Jadi adik-adik, slide ni untuk awak tengok. Jadi bila saya jalan jangan takut, saya ada pointer. Jadi saya boleh tukar bila-bila masa. Baik, terima kasih kepada pengurusi majlis. Alhamdulillah tadi pada pengurusi majlis, dia terangkan sedikit biodata saya. Baik, untuk makluman saya tambah sedikit. Alhamdulillah saya telah berumah tangga, saya telah berkahwin. Dan buat masa ni, saya telah Allah Ta'ala kurniakan saya 6 orang anak. Buat masa ni. Kena fahamkan ayat buat masa ni. Maknanya mungkin ada lagi kemudian. Amin. Amin lah. Cerita ikhlas dia. Amin. Ni dah makan belum ni? Yang perempuan dah makan belum? Kalau ceramah belum makan bahaya.
Ceramah kalau belum makan bahaya. Kenapa? Sebab kalau ceramah belum makan, dia nampak ustaz, ya Allah sedapnya ustaz ni. Macam nasi biryani aku tengok. Betul tak? Betul tak? Betul. Tapi kalau ceramah lepas makan lagi bahaya. Kejap-kejap dia nampak ustaz ni, aku nampak ustaz ni kan macam dua lah. Itu sebab dalam majlis ilmu, kalau kita belajar dalam majlis ilmu, datang dalam majlis ilmu, kita akan dapat 3 darjat. Adik-adik dengar. Kamu akan dapat 3 darjat. Darjat pertama, kamu akan dapat kalau kamu dalam majlis ilmu, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Betul Ustaz? Betul. Betul tak Ustaz Hanson? Betul. Naik darjat kedua, kalau awak hebat sikit lagi, awak naik darjat kedua. Apa dia? Sami'na wa ngantukna. Ya Ustaz. Betul Ustaz. Yang saya paling takut sekali kita masuk darjat ketiga. Sami'na wa ngorokna. Saya dengar dan saya ngorok. Itu yang kita takut. Jadi, okay dah. Jadi adik-adik, saya terkejut juga bila jemputan saya ceramah Maulud Nabi. Sebab ni dah nak masuk 27 rejab. Kan? Tapi tak apa. Ini tak lagi hebat. Sebab saya pernah ceramah Maulud Nabi. Masa tu saya ingat majlis Hari Raya Aidiladha. Ustaz, saya nak jemput Maulud Nabi. Bulan apa? Bulan apa dia? Bukan bulan Ramadan. Bukan bulan Syawal. Bulan Zulhijjah. Zulhijjah ke Zulkaidah? Saya kata jauh benar. Tak apa. Sebab kita mengingati Nabi SAW ni sepanjang tahun, setiap hari. Baik. Nama yang diberi pada saya, nama Muhammad Halmi bin Jaafar. Yang bermakna, yang terpuji kelembutan dan kehalusanku. Anak lelaki kepada anak sungai. Itu nama saya. Baik. Hakiki saya adalah sebagai seorang guru, mengajar di sekolah agama Bandar Paloh 2. Dalam masa yang sama, saya adalah motivator dan juga ada orang Paloh sini. Ada orang Paloh bagus. Atau anak siapa mu? Anak siapa? Anak siapa mu? Oh pandai anak saat Baik. Tajuk yang saya nak bawa pada hari ini memang sesuai. Sebab apa? Apa tajuknya? Sayangnya Nabi pada laki-laki dan perempuan. Sebab saya tahu dekat sini hanya ada 2 jenis saja. Ada yang jenis ketiga tak? Ada? Tak ada. Nama saya walaupun nama saya Muhammad Halmi, tapi awak jangan risau. Apa khabar? Tak ada. Saya tetap lelaki sejati. Ni tak ada kategori sajak. Tak ada kan? Tak ada. Jadi tajuk kita sayangnya laki-laki, sayangnya Nabi pada laki-laki dan perempuan. Bila kita sebut kenapa Nabi sangat sayangkan pada laki-laki dan perempuan. Awak laki-laki, luar perempuan, tahniah saya ucapkan kepada pihak sekolah sepanjang saya ceramah kan. Ini antara sekolah yang mengasingkan laki-laki dan perempuan. Bagus, tahniah diucapkan kepada awak semua. Amin. Pada cikgu. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita asing perempuan belakang, laki depan, betul tak? Tetapi hari ini lain. Lelaki sana kanan, perempuan kiri. Memang cantiklah tu. Oh, pun tak lari sini. Oh, alhamdulillah, tak apa. Baik. Adik-adik, kamu laki-laki, kamu perempuan. Cikgu perempuan, cikgu laki-laki. Cikgu, kita ada anak laki-laki, kita ada anak perempuan. Nabi sebut tentang hadis tentang perempuan. Nabi kata siapa-siapa yang ada 3 orang anak perempuan. Nabi kata siapa-siapa yang ada 3 orang anak perempuan akan terlepas daripada api neraka dan siksaan kubur. Cikgu, berapa orang cikgu? Anak 4 perempuan. Tahniah. Sama cikgu, saya 4 perempuan. Ustaz, saya bawa ada 2 orang. Usaha lagi. Alah Ustaz, nak usaha macam mana Ustaz? Dah gatul lesen, cari lain. Marah. Oh, jangan. Sini, tu sedap seronoknya. Sini, yo. Lain dia punya bahasa dia. Baik. Maknanya apa?
Nabi kata, lalu sahabat kata, ya Rasulullah, kalau dua orang pun sama, Nabi kata. Kalau seorang pun sama. Berbeza dengan anak laki-laki. Anak laki-laki boleh menyebabkan kita sebagai ibu. Anak laki-laki, siapa ada anak laki-laki? Siapa dia anak laki-laki? Nabi kata, anak laki-laki boleh menyelamatkan mak, boleh menyelamatkan ayah daripada siksaan dalam kubur. Lepas siksa kubur, anak laki-laki boleh menyebabkan mak kita dalam kubur seronok. Kalau kita belajar faraid, anak laki-laki menyelamatkan harta kita. Esok kuliah faraid saya dekat Masjid Kampung Melayu, minta maaf, hari Sabtu. Masjid Kampung Melayu, subuh. Esok subuh Masjid Abdul Rahman Yasin, kuliah faraid. Siapa nak belajar faraid, penting sangat-sangat dik. Saya nak tanya laki-laki, siapa yang anak sulung? Angkat tangan. Tanggungjawab awak berat. Awak jangan main-main. Siapa yang anak sulung, tanggungjawab awak berat. Dahlah sulung, laki-laki pula tu. Awak kena ingat, harta akan dapat pada awak asabah, baki. Kena hati-hati. Nampak? Siapa anak perempuan sulung, kamu akan dapat 1/3. Pun kena hati-hati. Ingat. Baik. Jadi, kita nak bahaskan kenapa Nabi sayangkan laki-laki dan perempuan. Kita mulakan. Sebelum kita teruskan lagi berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, kita nak bahas sikit tentang kelahiran Nabi SAW. Ini saya baca sekali lalu. Boleh tak? Baik. Bila lahir saja Nabi, cahaya yang menerangi bumi Mekah hingga ke Syria. Nabi lahir saja bercahaya. Abang, jangan sandar kat dinding abang. Jangan tidur. Siapa-siapa tidur dalam majlis ilmu, setan gondol. Kita angkat tangan. Sekarang semua kena angkat tangan. Sekarang laki perempuan kena angkat tangan. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bukan macam ni. Angkat tangan tak ada doa. Ya ngomong-ngomong de cecere ni toh. Baik. Ya Allah. Kena sebut. Ya Allah. Kami mohon padamu agar diberikan keberkatan, kekuatan ingatan, kefahaman dalam menuntut ilmu, kejayaan dalam menuntut ilmu, bahagia di dunia. Dan kami mohon wahai Allah, hari ini ada majlis ilmu, maka kami dengan suka hatinya, dengan suka cita, relanya akan mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz Handsome. Maka sekiranya kami tidak mendengar, atau kami tidur, atau kami bersandar, atau kami main-main, kami dengan suka hatinya. Orang perempuan tak baca, kami dengan suka hatinya. Tak dengar perempuan berkipas kat belakang. Kami dengan suka hatinya. Kami dengan suka relanya. Kami dengan suka citanya. Tak boleh kentut 24 hari. Amin. Amin. Orang perempuan tak dengar, amin. Orang perempuan tak dengar, amin. Jangan main-main tu. Awak jangan main-main, tak boleh kentut, masalah tau. Oh, 1 hari tak boleh kentut, awak tengok. Ini 24 hari tau. Jadi lepas ni siapa tak boleh kentut, memang kena cari aku lah nanti. Ustaz, tak boleh kentut, Ustaz. Boleh tak? Tak dengar adik-adik, boleh tak? Adik, hari ini kita nak ceritakan kenapa Nabi sayangkan awak. Apa sebab Nabi sayangkan awak. Baik, terus. Yang kedua, apa yang disembah oleh orang-orang Majusi di Parsi terpadam, yang tak pernah terpadam, akhirnya terpadam bila lahir saja Nabi kita. Yang ketiga, abang jangan sandar abang. Oi, dah lah pakai mata. Kau berapa orang anak? Oi, macam ada ramai anak. Aku anak 6 orang tu tak? Selamba je tidur. Macam tu. Nabi kata siapa yang tidur dalam majlis ilmu sebenarnya dia sedang tewas dengan setan. Betul? Betul.
Awak kan ngantuk kan? Ngantuknya. Cuba balik asrama, letak dekat tilam, tak tidur. Selalu kalau saya buat camp kan ceramah kalau malam gini-gini lah. Dah macam orang nyembah apa? Betul tak? Tapi bila balik masuk asrama, masuk dalam bilik, tak tidur pun. Kau nak tahu tak? Ngumpat, membawang lagi. Sama lah, perempuan pun sama. Maknanya, dia sedang tertewas dengan setan. Betul? Nampak? Jadi, siapa-siapa tidur, kan? Lepas ni siapa tidur, kita panggil dia setan gondol je. Faham tak? Baik. Seterusnya, Nabi berjalan di payung awan. Ni saya baca sekali lalu je. Apabila ramai Nabi nampak lebih menyelah, najis Nabi jatuh ke bumi terus menjadi uap. Wajah yang cantik mempesonakan siapa melihatnya. Apa lagi? Adik, Nabi bila lahir saja Nabi, syaitan menjerit. Syaitan menjerit, tension. Dalam Quran, syaitan menjerit seumur hidup dia 4 kali. Ni, syaitan dia tengok geng dia. Mana geng dia tu? Baik, pertama bila syaitan menjerit. Kali pertama syaitan menjerit ketika Allah laknat iblis. Wa qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bila Allah Taala kata wahai malaikat, wahai iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat sujud, iblis tak nak sujud. Pada ketika itu Allah laknat iblis, menjerit iblis kali pertama. Kedua, bila Allah halau iblis daripada syurga. Allah Ta'ala halau iblis, maka kali kedua dia menjerit. Ketiga, apabila Nabi Muhammad lahir dekat muka bumi. Dan yang keempat, apabila suratul Fatihah turun dekat muka bumi. Itu sebab kelebihan suratul Fatihah ini hebat. Kalau kita bahaskan tentang suratul Fatihah, Nabi pesan. Seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ni orang perempuan. Saya minta maaf. Orang perempuan, Nabi pesan, kalau kamu ni khawatir diganggu, Nabi pesan pada orang perempuan, siapa-siapa orang perempuan yang sering ditinggalkan suami, ataupun sering keseorangan ke, seorang-seorang ke, ataupun takut ke, risau ke, kan? Kadang keluar bandar, awak yang muda-muda ni naik motor seorang-seorang malam tu tak? Takut kan? Baca Fatihah, kemudian Nabi kata baca mu'awizataini bagi orang perempuan. Apa tu mu'awizataini? 2 kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terus sambung. Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Baca tu. Ya. Takut diganggu orang laki-laki, Nabi suruh baca benda tu. Kenapa? Dia sebagai protection untuk awak. Selain daripada suratul Fatihah. Baik, boleh kita teruskan? Baik, adik-adik, laki-laki dan perempuan, kenapa Nabi sangat sayangkan laki-laki? Kita kupas, kenapa Nabi sayangkan laki-laki? Tengok. Kenapa lelaki ni penting? Siapa-siapa yang ada anak laki-laki? Tengok. Nabi kata yang pertama, sebab laki-laki itu adalah leader, ketua. Abang, awak nanti akan jadi ketua tau. Paling kurang pun awak akan jadi ketua dalam keluarga. Siapa yang kat sini tak nak kahwin? Saya tak nak kahwin lah Ustaz. Menyesal kahwin. Ada? Siapa tak nak kahwin? Angkat tangan. Biar aku doakan dia tak kahwin. Semua nak kahwin. Nampak? Ada tak nak kahwin? Itu sebab Nabi pesan, orang laki-laki, kalau kita ada anak laki-laki, Nabi suruh ajar dia tanggungjawab. Kenapa? Sebab dia jadi ketua keluarga nanti. Awak adik-adik laki-laki ingat yang sulung. Ditakdirkan Allah, bapa kamu meninggal. Kamu ada mak, kamu ada adik. Kamu adalah ketua keluarga. Kamu adalah wali kepada adik kamu. Ingat, itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ar-rijalu qawwamu na'alan nisa. Laki-laki. Nampak? Itu sebab Nabi sangat sayangkan laki-laki. Dan kena ingat, tanggungjawab jaga mak ayah bukan pada adik perempuan.
Bukan pada kakak perempuan, tetapi pada laki-laki. Ya. Kalau orang perempuan, adik kita yang perempuan dah kahwin, mak kita dah tua, ayah kita dah tua, nak jaga mak, dia kena minta izin suaminya. Abang, boleh tak saya nak jaga mak? Kalau suami dia tak bagi, tak boleh. Tetapi awak tak ada. Ayang-ayang, boleh tak kalau abang nak jaga mak? Awak ketua, awak kena jaga. Nampak tak? Nampak? Faham tak? Apa lagi tanggungjawab anak laki-laki? Lagi-lagi yang sulung. Ditakdirkan bapa awak meninggal, awak kena cari calon, kena carikan calon suami mak awak yang baru. Ya. Jangan cakap mak nak kahwin. Bukan, mak nak kahwin. Ya, kena tanya. Itu tanggungjawab anak laki-laki. Kalau bapa mak meninggal, kena tanya bapa nak kahwin lagi? Kena tanya. Tapi jangan cakap macam ni, bapa nak kahwin lagi? Jangan. Sebab apa? Itu tanggungjawab anak laki-laki. Berat. Itu sebab Nabi pesan anak laki-laki, dia adalah ketua. Perempuan sabar Yang kedua, Nabi kata, orang laki-laki dia mesti excellent. Apa tu excellent? Apa makna excellent? Cemerlang, bijak. Bijak dengan pandai mana bagus? Bijak dengan pandai mana bagus? Bijak dengan pandai mana bagus? Semalam saya ceramah dekat Bukit Paloh. Cikgu dia tanya, Ustaz, apa beza pandai dengan bijak? Senang je. Nak tahu beza pandai dengan bijak? Baik, adik-adik saya nak tanya awak laki-laki. Laki-laki dulu. Secara jujur jujur. Sebab kalau awak tak jujur, awak dah melakukan dua kesalahan. Pertama, awak bohong pada diri awak. Baik, saya nak tanya, apakah cuba kamu baca niat semayang subuh? 1, 2, mula. Baik, solat apa yang ada doa kunut? Baik, semayang isyak berapa rakaat? Ya, kamu pandai. Baik, secara jujur saya nak tanya, siapa yang pagi tadi solat subuh? Angkat tangan. Kalau dia bohong, dia melakukan dua kesalahan. Angkat tangan. Baik, siapa yang pagi tadi semayang subuh berjemaah? Alhamdulillah. Turun tangan. Pandai, dia pandai. Cuba niat semayang subuh. Tahu niat semayang subuh, itu pandai. Tetapi kalau dia melaksanakan solat subuh, maknanya dia bijak. Sebab anak kita ramai yang pandai. Tanya, semua dapat jawab. Betul tak? Apakah hukum kita meninggalkan solat? Apakah hukum kita meninggalkan solat? Sekali lagi, apakah hukum kita meninggalkan solat fardu? Baik, secara jujur, siapa yang semalam cukup solatnya 5 waktu penuh, angkat tangan. Turun tangan. Baik adik-adik, itulah beza antara pandai dengan bijak. Sekali lagi, boleh diteruskan? Baik, yang ketiga Nabi kata apa? Yang ketiga Nabi kata orang laki-laki, abang kena ingat, orang laki-laki dia kena ada sifat lapang dada. Sabar je lah Ustaz. Ya, abang tu tidur terkejutkan tu. Terkangkang tidur. Sebut, hei setan gondol. Sebut, hei setan gondol. Nyang kau dari sini. Cakap orang pandai, kau lebih kuat sama. Baik. Nabi kata orang laki-laki kena ada sifat lapang dada. Maknanya apa? Laki-laki kena banyak sabar. Betul bang? Sebab ujian pada awak. Apa lagi Nabi kata? Nabi kata laki-laki dia kena ada cita-cita. Itu sebab kalau kita lihat, Nabi selalu tanya sahabat-sahabat, apa cita-cita kau? Apa impian kau? Apa yang kau nak? Apa cita-cita kau? Ya. Adik, kamu kena ada cita-cita. Sebab apa? Sebab orang lelaki yang tak ada cita-cita, jangan jadi lelaki. Jadi bondan je. Betul? Tak ada matlamat. Nampak? Dengar ni adik.
3 hari lepas saya pergi pejabat agama. Saya dah ada program, ada urusan dekat pejabat agama. Saya hantar borang. Turun daripada pejabat agama tu, bawah tu Majlis Agama Islam. Tengok orang lelaki. Dia keluar daripada bilik Majlis Agama Islam tu dengan seorang perempuan. Muda lagi. Mungkin itu kawan dia ke apa dia. Kawan dia tu sakit kaki. Tengok. Dia kata apa? Apalah Majlis Agama Islam ni, nak minta duit pun tak boleh. Lebih baik saya pergi gereja. Tengok. Orang muda, laki-laki. Bila dia minta untuk nak duit bagi rawatan kawan dia ke atau siapa tu, kan, sakit kaki. Bila tak dapat, dia kata apa? Ini ke Majlis Agama Islam? Lebih baik saya pergi gereja untuk minta sumbangan. Hati-hati. Kadang-kadang kita lupa. Bila kita cakap itu boleh menyebabkan kita terkeluar daripada agama Islam. Ya. Kadang-kadang kita lihat orang susah kan? Betul tak? Dia susah. Sebenarnya ada orang lebih susah daripada tu. Baik. Sambung. Ingat cita-cita. Okey, apa dia? Dek, Nabi kata apa? Berkasih sayanglah kamu kepada isterimu, kepada kaum wanita. Dan aku adalah orang yang paling berkasih sayang. Itu sebab laki-laki, dia kena ada sifat kasih sayang. Cara nak pupuk sifat kasih sayang. Abang, yang belakang tu, tidur kau. Woi, badan boleh tahan. Depan sikit. Jangan sandar. Saya minta maaf cikgu. Bukan apa, saya kesian. Sebab bila kamu tidur, kamu membiarkan diri kamu tidur, sebenarnya kamu sedang membiarkan diri kamu kena apa? Kena goda setan. Setan gondol. Betul. Sayang. Baik, setan gondol. Lepas ni kau tidur panggil setan gondol je. Baik. Kasih sayang. Baik. Seterusnya apa dia? Yang terakhir apa dia bagi laki-laki? Apa dia? Ni, intelligent. Apa dia? Bijak. Apa dia? Nak tahu tak adik-adik? Pandai dia boleh dapat dengan latih tubi. Tengok Nabi tak pandai. Adik-adik, Nabi tak pandai. Tetapi Nabi bijak. Itu sebab pandai awak boleh dapat. Pandainya anak mak berjalan. Dia boleh dapat pandai. Macam mana? Dia buat latihan, dia pandai. Betul. Awak tak pandai membaca, awak tiap cari baca, tak cukup baca, awak rebus buku tu, minum air dia, pandai. Betul. Anak-anak kita, kan, kamu ni nak pandai boleh tak? Boleh. Tetapi bijak yang susah. Berapa ramai orang pandai, tetapi kurang orang yang bijak. Ramai orang pandai dekat penjara, betul tak? Ya. Itu sebab saya kata tadi, anak-anak kita pandai. Adik-adik, kamu pandai. Apa hukum kita membuka aurat? Dosa, haram, dilaknat Tuhan, kedegong kena petir. Nampak tak? Dekat luar naik motor dengan Willy, rambut keda. Betul. Betul tak? Itu sebab nak doa jangan minta anak pandai. Ya Allah, pandaikanlah anakku. Jangan. Nabi kata nak doa minta bijak. Itu sebab kalau kita buat karangan bahasa Melayu, orang bijak pandai ke orang pandai bijak? Pandai bijak ke bijak pandai? Sebab bijak lebih baik daripada pandai. Jangan minta pandai, minta bijak. Sebab pandai belum tentu bijak. Bijak confirm pandai. Nampak? Ya. Nampak ya? Baik. Sambung lagi. Kamu ada adik laki-laki. Kamu ada abang. Kamu akan kahwin nanti adik-adik. Ingat. Pemilihan. Oh, suami aku mesti orang cita-cita. Abang, apa cita-cita abang? Cita-cita saya untuk memenuhi cita-cita awak. Itu tak payah. Cancel awal-awal. Cita-cita suami dia apa? Cita-cita saya nak memenuhi cita-cita awak. Tak adanya. Dah langsung. Tak boleh pakai. Betul tak? Ya. Betul tak? Betul. Kena ingat. Adik-adik, cikgu, kita ada anak laki-laki. Tengok, Nabi kata apa? Anak laki-laki. Kalau kita meninggal dunia, ayah, kamu meninggal dunia. Ibu, kamu meninggal dunia.
Anak laki-laki turun dalam kubur. Dia turun dalam kubur, dia angkat tangan, wahai Allah, lepaskanlah siksaan bagi ibu aku. Nabi kata, mak dia lepas siksa kubur. Kalau anak laki turun dalam kubur, masukkan jenazah mak, masukkan jenazah abang dalam kubur. Abang, kamu ingat, bila mak kamu meninggal, ayah kamu meninggal, kamu turun dalam kubur, turun. Ya Allah, lepaskanlah siksaan bagi ayahku. Nabi kata apa? Lepas siksa kubur bapak dia. Nabi kata apa? Lepas siksa kubur mak dia. Di penting anak lelaki. Betul? Seorang suami yang turun dalam kubur, bila isteri dia meninggal, suami turun dalam kubur. Turun dalam kubur itu antara asbab redanya suami atas kematian isteri. Nabi kata, seorang isteri yang meninggal dalam keredaan suami, syurga. Macam mana nak reda? Kalau suami itu turun dalam kubur, dia doakan isteri dia. Wahai Allah, lepaskanlah siksaan bagi isteri aku. Lepas siksa kubur. Ya Allah, dik. Betul. Ustaz, macam mana suami saya nak turun dalam kubur, Ustaz? Rasa-rasa kalau suami turun dalam kubur, Ustaz, tak naik balik, Ustaz. Dan geletar, Ustaz. Kita ada anak laki-laki tak? Ya. Ni anak laki-laki. Awak turun dalam kubur, doakan mak awak, doakan ayah awak dalam kubur. Mak awak lepas siksa kubur. Ayah awak lepas siksa kubur. Nampak? Penting anak laki-laki. Dahsyat tahu siksaan kubur adik-adik. Itu sebab Nabi menitik beratkan sangat dengan anak laki-laki. Nabi ada anak laki-laki. Nabi ada cucu laki-laki. Nabi sampai doakan cucu dia. Nabi sampai doakan untuk cucu dia 2 orang, Hasan dan Husin. Apa yang doa sering Nabi baca untuk cucu dia? Boleh ikut saya sama-sama. Bagus doa ni. Ikut saya. U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Adik, kamu orang laki-laki, bagus baca doa ni. Yang perempuan laki-laki kena baca. Kenapa? Adik nak tahu tak? Nabi ajarkan doa ni kenapa? Sebab sekarang ni, tengok ramai orang dia kena sakit pelik. Tengok u'izuka bikalimatillahi tammah. Nabi doakan min kulli syaitanin. Nabi doakan supaya kita dijauhkan daripada syaitan. Syaitan apa ni nama dia? Nama ni syaitan ni Umusibyan. Umusibyan ni dia menyebabkan kita ni panah baran. Pertama. Yang kedua, Umusibyan ni dia menyebabkan kita ni apa? Kalau suami isteri kan mudah nak gaduh. Yang ketiga, Umusibyan ni kalau orang perempuan, kalau dua kahwin, dia boleh menyebabkan keguguran. Dia boleh mengikat rahim kita, orang perempuan. Yang kedua, min kulli syaitanin wahammah. Nabi doakan supaya dijauhkan daripada penyakit hamah. Hamah ni apa? Hama. Hama tu hama. Hama ni bukan kereta hama tu. Hama apa? Debu. Penyakit yang berjangkit. Coronavirusnya, influenzanya. Tu Nabi suruh doa. Min kulli syaitanin wahammah. Apa lagi Nabi tambah? Wa min kulli ainin. Yang ini kena hati-hati. Ni orang laki-laki, orang perempuan, adik-adik dengar wa min kulli ainin lamah. Iaitu Nabi doakan supaya kita dihindarkan daripada penyakit mata yang membinasakan. Ain lamah dipanggil atau ain hasidah. Ain lamah ni kalau ada orang penyakit ain lamah, contoh saya yang orang perempuan lagilah. Contoh, awak biasa tak kalau orang puji awak? Awak ni cantik lah. Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang puji tanpa disusuli dengan perkataan Masya Allah la quwata illa billah. Contoh saya puji, awak ni cantik lah. Saya ada penyakit ain lamah, dia boleh menyebabkan sakit, boleh mati. Ain lamah atau ain hasidah. Contoh, itu sebab kadang-kadang awak jangan suka-suka menerima pujian. Bila kau ni cantik lah. Tengok, kalau contoh dia puji awak saja nak perli awak, hati-hati. Kalau orang tu ada penyakit ain lamah atau ain hasidah, Nabi kata dia boleh jatuh sakit.
Itu sebab kita kalau kerja kahwin kan, comelnya anak kau ni. Berhati-hati. Cepat-cepat baca. U'izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Orang perempuan selalu dengan pujian kan. Kadang-kadang keluar, ya Allah, putih je kau ni. Berhati-hati. Awak boleh sakit dan boleh jatuh mati. Berlaku pada zaman Nabi SAW. Apabila dalam satu permusafiran Nabi dia pergi musafir. Sampai dekat satu kawasan, sahabat kata, ya Rasulullah, aku nak pergi mandi kejap lah. Dia dengan 2 orang kawan dia. 2 orang lah, laki-laki. Okey, bolehlah. Nabi kata, pergilah. Sampai dekat sungai, seorang kawannya pergi dekat tengah sungai buka baju. Orang laki-laki, tak buka aurat kan? Betul tak? Bila dia buka baju, kan? Kawan dia dekat tepi sungai nampak, ui, cantiknya badan kau. Kalau kita panggil apa? Sado. Itu sebab kalau yang badan-badan sado ni jangan suka nak puji-puji orang. Badan kau berketak-ketak. Dia bukan ketak kat sini, dia ketak kat sini. Rupa-rupanya nak tahu apa berlaku? Kawan dia yang dekat tepi sungai tadi puji kawan dia dekat tengah sungai tadi. Tak semena-mena kawan dia dekat tengah sungai tadi terus pengsan. Lalu yang dekat tepi sungai ni tadi dah takut. Dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kawan kita tu pengsan dekat tengah sungai. Nabi pergi, Nabi tengok, Nabi kata apa? Sesungguhnya dia kena penyakit ain lama, ain hasidah. Apa Nabi buat? Nabi suruh orang yang puji dia tadi ambil wuduk. Dan dengan air wuduk tadi dibasuhkan muka orang tadi, barulah sedar. Itu sebab kita kena ingat, dalam Quran suratul Kahfi, Allah Ta'ala sebut dalam peristiwa tentang 2 pemilik kebun. Sesuatu pujian yang kamu dapat, kamu kena sebut, Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Kau ni handsome-nya. Betul. Sebab kadang-kadang ada orang puji kita bukan puji suka-suka. Dia puji memang menyampah. Itu sebab kalau puji kena tengok muka. Kalau puji tak tengok muka jadi lain. Kau nak tahu tak? Kau ni cantik lah. Nampak tak? Ya. Kadang-kadang contoh. Saya puji awak. Sebenarnya memang saya menyampak dengan awak ni. Wah, kau ni makin cantik. Alah, dia dah makan peminat. Memanglah makin cantik. Adakah dia puji dengan ikhlas? Tak. Berhati-hati. Kerana pujian itu boleh membunuh dia. Itu Nabi pesan. Itu sebab Nabi bacakan kepada cucu dia. Kita ada anak, kita ada cucu. Nak baca untuk diri sendiri. Kalau nak baca untuk diri sendiri, kamu kena sebut macam ni. U'izu binafsi, ikut saya. Yang lelaki baca, U'izu binafsi. Bikalimatillahi tammah. Min kulli syaitanin. Wahammah. Wa min kulli ainin. Lamah. Lagi-lagi tu saya cakap yang perempuan yang tengah-tengah bercinta bagai lah konon-kononnya kan. Kan? You lah, I love you, you love me. Tak ada. I love you, you mock me, tak payah. Contohlah tengah-tengah bercinta kan. Kadang-kadang orang lelaki ni dengar ayat-ayat manis. Hati-hati. Ustaz, saya tak ingatlah doa tadi Ustaz. Paling-paling kurang kalau orang puji kita sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu je. Paling simple lah. Kan? Dapat pujian. Kita pun kadang-kadang tahu orang tu puji bukannya apa. Sesaja je. Nak sakitkan hati kita. Awak tahu kan? Tahu. Kan? Betul tak? Awak sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang puji anak kita. Anak kau pandai lah. Dah lah pandai, cantik pula. Cepat-cepat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Takut-takut dia ada perasaan hasad. Yang mana perasaan itu boleh menyebabkan anak kita sakit. Nabi ni orang yang mustajab doa tau. Betul tak? Keturunan Nabi ni dipelihara oleh Allah. Betul tak? Tapi kenapa sampai Nabi doakan cucu dia? Maknanya penyakit ni berhati-hati. Bahaya. Betul tak? Boleh kita teruskan? Adik-adik, boleh teruskan? Baik, tak dengar. Boleh tak? Baik, sikit lagi. Ya perempuan pula. Nabi sayangkan bagi orang perempuan. Ni bagi laki-laki. Nabi kata, yang perempuan,
Bagaimana orang perempuan? Pertama sekali, orang perempuan Nabi kata, wanita, dia kena ada wasatiyah. Apa dia? Sederhana. Awak dekat sekolah, kadang-kadang kalau kawan dengan orang tu, kalau baik-baik benar, dia lah intan payung, permata segala bagai. Nampak tak? Sayyidina Ali kata, sayangilah seseorang sekadarnya, kelak kamu akan membenci dia. Dan bencilah seseorang sekadarnya, kelak kamu akan mengasihi dia. Kadang-kadang kita tengok dekat sekolah ni adik-adik, kan, di kalangan awak ni lah, di kalangan awak ni, kadang-kadang kalau baik-baik betul, sampai kalau buat jahat tolong cover lagi. Betul tak? Itu Nabi tak suka. Bersederhana dalam kita berkawan. Nampak? Yang kedua, Nabi kata apa? Orang perempuan, akalmu senipis bilahan rambut, tajamkanlah ia dengan iman yang teguh. Nampak tu? Orang perempuan, memang Nabi pesan, berhati-hati dengan akal. Kerana apa? Akal bagi wanita ini, tengok, para ulama menyatakan, wanita ini dia ada 9 perasaan. Satu akalnya. Laki-laki ada 9 akalnya, 1 perasaan. Itu sebab orang lelaki ni memang tak feeling lah. Nak suruh dia nangis, ya Allah, awak ni tak sensitif langsung lah. Memanglah. Sebab dia ada 9 akal, 1 di perasaan. Orang perempuan lain. Orang perempuan tengok tudung cantik pun nangis. Ya Allah. Cantiknya tudung. Tengok tudung pun boleh nangis. Betul tak? Iya. Orang perempuan tengok tudung, tengok baju, ya Allah. Dah kenapa? Cantik nangis, tudung nangis tu. Dia punya perasaan. Betul tak? Betul. Itu sebab antara asbab kenapa dulu Nabi mengharamkan orang perempuan pergi kubur, kerana dikuasai dengan perasaan. Itu sebab kenapa Nabi pesan bagi orang perempuan. Orang perempuan, Nabi kata, tengok adik-adik, tadi saya bagi kuliah dekat apa ni, MPK. Tengok, saya nak kongsi. Nabi kata apa? Siapa yang selalu dikecewakan? Siapa yang nak dikecewakan? Semua tak nak kan? Tengok Nabi kata apa? Adik-adik, bagi laki-laki dan perempuan, satu perkongsian, tengok. Nabi kata, sesiapa yang membaca 2 alam. Siapa-siapa yang membaca 2 alam. Tahu tak 2 alam? Sesiapa yang membaca 2 alam di dalam solatnya, di dalam sembahyangnya, Allah mengharamkan bagi dia pada hari tersebut, Allah haramkan bagi dia pada hari tersebut dikecewakan, disakitkan hati, didatangkan kesedihan, apa lagi? Dielakkan daripada kena marah dan sebagainya. Apa dia? Alam nasrah dan alam tarakai dibaca dalam solat. Para ulama kata bacalah dalam solat sunat subuh atau solat subuh, 2 alam. Maka pada hari tersebut kamu tidak akan dikecewakan, kamu tidak akan disedihkan. Allah harapkan untuk kamu sedih. Kalau ada orang nak sakitkan hati kamu, tak jadi. Habislah, esok kena marah cikgu. Cikgu, sini. Cikgu belanja. Tak jadi nak marah. Ya. Nampak? Lagi cikgu kena baca. Betul. Baik, adik-adik. Alam apa? 2 alam. Pertama alam apa? Tak dengar. Alam apa? Yang kedua alam tarokai. Awak baca dalam solat. Kalau tak nak baca dalam solat pun, keluar rumah, baca 2 surah ni. Boleh tak saya sama-sama baca Alam Nasrah? 1, 2, mula. Bismillah. Alam. Kaki bang. Baik, alam tarokai, bismillah.
وأرسل عليهم. Ada yang tidur? Alhamdulillah. Amin. Sebut amin. Amin. Baik. Yang ketiga. Nampak? Orang perempuan, Nabi kata dia adalah nadi. Adik, kadang-kadang kita satu sekolah. Ada orang lelaki, ada orang perempuan. Betul tak? Orang perempuan ni, dia sebagai nadi ataupun pembantu. Nabi sebut, Allah sebut Al-Rijalu Qawamun 'alan Nisa. Nabi sebut An-Nisa'u Aqaiqur Rijal. Orang perempuan pembantu bagi laki-laki. Ya. Awak nak tahu tak? Mak awak, siapa yang ada mak lagi angkat tangan? Saya. Siapa ada mak? Baik. Awak tahu tak? Kelebihan seorang ibu ni dahsyat. Kelebihan seorang ibu ni dahsyat. Mak kita kalau jalan daripada pintu ni sampai dapur, dia akan absorb apa semua dekat kanan kiri. Sebab apa? Saya nak tanya awak. Awak belajar pergi sekolah kan? Mak, buku mat kakak mana? Buku mat tanya mak. Yang belajar awak. Tanya mak tak? Ke tanya bapak? Tanya bapak kena lempang nanti. Mak, nampak tak yang saya adik? Mak, soal dalam adik mana? Soal dalam awak. Tanya mak. Iya, betul tak? Jangan bohong. Jangan bohong. Betul tak? Betul. Handphone, mak. Handphone nanti nampak tak? Handphone awak tanya mak. Betul tak? Bukan saja mak, bukan saja awak. Suami, mak, bapa awak. Abang, ayang. Ayang nampak tak abang punya handphone? Nampak tak duit abang? Nampak tak kunci kereta abang? Kunci kereta. Awak bawa motor, mak kunci kereta, kunci motor adik mana? Tanya mak. Betul tak? Iya. Semua mak tahu. Setiap inci rumah mak tahu. Tetapi cuba kalau mak tanya awak ataupun suami, apa ni awak tanya suami. Abang nampak tak handphone saya? Handphone awak kau tanya aku, apa benda lah. Nampak tak? Iya. Betul tak? Mak tanya awak, Mila nampak tak beg duit mak? Lah, beg duit mak tanya saya. Nampak tak? Iya. Inilah kelebihan bagi orang perempuan. Baik. Apa lagi? Seterusnya. Adik, kamu nanti dengar. Kamu ada adik perempuan. Siapa yang ada adik perempuan? Angkat tangan. Siapa yang ada adik perempuan? Siapa yang ada kakak? Siapa yang ada kakak? Angkat tangan. Kakak. Siapa yang ada adik perempuan dan kakak? Angkat tangan. Baik. Turun tangan. Dengar Nabi pesan bagi orang perempuan, Nabi kata paling banyak Nabi suruh minta apa dia? Isti'azah. Nabi minta orang perempuan ni banyakkan doa mohon perlindungan. Ya, antara doa yang tadi kita baca. Kemudian baca lagi doa yang Nabi suruh baca, sebaiknya dibaca bila? Lepas subuh sekali, lepas asar sekali. Apa dia? Bismillahilladzi la yadurru. Sekali lagi, 1, 2, mula. Fil ardi. Kan dia boleh buat lagu kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi wa huwas sami. Lagi sekali, 2 kali lagi, 1, 2, mula. Perempuan. Wala fis samai wa huwas samiul alim. Last sekali lagi, 1, 2, mula. Kuat-kuat perempuan. Bagus bila baca. Subuh sekali, asar sekali. Sebaiknya baca. Subuh itu paling minimum. Subuh sekali, asar sekali. Kenapa? Protection untuk awak.
sebagai langkah untuk protect diri awak. Betul? Bang, saya minta maaf. Adik, saya minta maaf. Sekarang ni banyak kes orang meninggal mengejut, betul tak? Sakit mengejut, betul tak? Ya. Lagilah dengan coronavirus ni. Tadi saya nak atas sini, saya dapat panggilan daripada seorang peguam. Dia kata, Ustaz, minta tolong Ustaz, anak saudara dia peguam juga. Kan? Dia pergi light dinner dengan ada program. Balik tu batuk, rupa cek dia jangkitan coronavirus. Itu sebab awak lagi-lagi kena baca. Kalau sebelum ni baca subuh sekali, asar sekali, sekarang setiap waktu kena baca. Sekali cukup. Kenapa? Protection untuk diri awak. Perlindungan untuk diri awak. Ya adik-adik, betul. Lagi-lagi sekarang ni saya minta maaf. Saya tengok adik-adik perempuan kat luar ni, abang-abang ni semua handsome-handsome. Amin. Tak dengar? Amin. Yang perempuan dekat luar cantik-cantik saya tengok. Awak kena ingat, berhati-hati. Sebab apa? Awak-awak ni semua ujiannya hebat, betul tak? Ya. Maka Nabi pesan bagi orang perempuan, banyakkan baca, banyakkan mohon perlindungan daripada Allah. Kenapa? Sebab adik, ujian sekarang makin dahsyat, betul tak? Minggu lepas kami ada perjumpaan dengan Qadi Daerah Keluang. Apabila Qadi Daerah Keluang telah menetapkan, tengok Johor telah tetapkan. Sekarang kalau nak kahwin sekarang, dia akan minta tanda tangan pengesahan bujang. Betul tak? Ataupun pengesahan anak dara, betul tak? Yang sekarang ni dikategorikan pengesahan anak dara yang belum berkahwin, yang belum pernah bersetubuh. Itulah dikategorikan anak dara atau bujang. Nampak? Sekarang ni pengesahan untuk anak dara bukannya saya belum kahwin, tu anak dara, tak. Belum kahwin dan belum pernah bersama. Jadi check up nanti. Hati-hati. Ya. Betul. Itu sebab kita kena ingat betul-betul. Nabi pesan, alimu auladakum wa nisaakum min suratin nur. Nabi suruh ajarkan isteri dan anakmu suratul nur. Dekat suratul nur tu dicerita tentang orang perempuan paling senang kena fitnah, kena hati-hati. Itu sebab Nabi pesan bagi orang perempuan supaya banyak doa perlindungan. Kita ada adik laki-laki, kita ada adik perempuan, kita ada adik perempuan, kita ada kakak perempuan, kena hati-hati. Kita ada mak, lagi kena hati-hati. Baik, seterusnya taat. Orang perempuan Nabi pesan, taat pada perintah Allah. Yang paling senang nak masuk syurga selagi mana dia taat pada suami dia, yang tidak melakukan keburukan, dia taat perintah Allah, syurga tempat dia. Baik, seterusnya yang terakhir, apa dia? Amanah. Ibu, ayah, adik-adik nak tahu tak? Orang perempuan ni amanah dia yang terbesar. Adik-adik, kamu nak tahu tak apakah dia amanah kamu yang terbesar? Amanah yang terbesar bagi seorang perempuan. Nabi kata apa? Tengok ni yang perempuan. Amanah. Nabi kata amanah kamu yang paling besar. Apa dia? Cikgu, amanah kita yang paling besar apa bagi seorang perempuan? Iaitu apa dia? Anak. Ya Allah. Ni anak-anak kita ni. Kamu nanti siapa yang tak nak kahwin? Angkat tangan. Semua nak kahwin kan? Ada yang tak nak kahwin ke? Semua nak kahwin. Maka bila kamu nak kahwin, kamu nak ada anak. Ingat, itulah amanah terbesar. Anak itu Allah sebut dalam Quran adalah anugerah. Apa dia? Anugerah. Anak juga yang kedua apa dia? Dia ada perasaan. Adik-adik, kamu nak tahu tak? Allah sebut kita ni, kamu ada mak, ada bapa kan? Nabi kata kamu ni anugerah Tuhan. Iya. Kenapa anugerah? Kenapa anugerah? Bang, saya nak cakap dengan awak. Suami ni anugerah ke apa? Isteri tu anugerah ke apa? Isteri bukan anugerah. Suami bukan anugerah. Anak ni anugerah. Sebab apa? Sebab mana boleh pilih? Suami boleh pilih tak?
Isteri boleh pilih tak? Boleh. Mana ada bangun tidur, bangun tidur. Siapa ni? Lah, isteri aku rupanya. Tak ada. Memang boleh pilih. Tetapi awak ni, Nabi kata, Allah kata kamu bukannya pilihan, tetapi anugerah Tuhan. Ya. Ada orang kahwin sampai 10 tahun tak dapat anak. Ada orang tak kahwin dapat anak. Lagi dahsyat. Kan? Ada orang merancang anak pertama nak anak lelaki, tiba-tiba dapat anak perempuan. Ada orang merancang anak pertama nak dapat perempuan, dapat anak lelaki. Ada orang merancang anak pertama nak dapat kembar, dapat anak sajat. Mana boleh ubah? Tak boleh pilih. Sebab itulah anak ni adalah naluri dan dia adalah aset. Kenapa aset? Sebab adik, Nabi kata doa anak, abang, doa kamu ni, Allahumma fil lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Boleh baca sama-sama tak? 1, 2, mula. Ada yang tak baca? 1, 2, mula. Awak doa tu biasa je kan? Tetapi Nabi kata doa yang kamu baca tu, dia terus sampai pada Allah. Sebab apa? Sebab doa anak, doa suami belum tentu mustajab pada isteri. Doa isteri belum tentu mustajab pada suami. Tapi doa kamu, pada mak kamu, pada bapa kamu mustajab. Ya. Kalau bapa kamu pandang baran, alah bapa ni marah je. Biarlah. Itu doa tu. Maka doakanlah yang baik-baik untuk bapa kita. Kalau kamu doakan mak kamu, mak ni kedekut lah. Biar, kedekut. Itu doa bagi mak kamu. Maka kamu kena doa yang baik-baik. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, agar mak aku ni jadi tak kedekut. Ya. Sebab doa kamu tak ada halangan. Seorang anak, doa dia pada mak dia terus. Itu sebab anak ni aset. Kenapa aset? Sebab doa dia mustajab. Dan yang terakhir sekali apa dia? Sebagai seorang anak, siapa yang ada mak, siapa yang ada bapa, kamu, Nabi pesan, tunaikanlah kewajipan awak. Apa dia kewajipan awak sekarang? Apa dia kewajipan awak sekarang? Belajar. Adik, saya minta maaf adik-adik. Saya pun masih belajar lagi sekarang. Sekarang saya sedang dalam proses menyambungkan pengajian di peringkat PhD. Belajar lagi, anak 6. Ya Allah. Ya, sebab apa? Betapa pentingnya ilmu ni. Ya Allah. Awak tak nampak sekarang. Saya minta maaf. Sekarang mungkin awak tak nampak. Tetapi nanti akan datang. Betul? Bang, handsome macam mana sekalipun awak, tetapi kalau awak tak boleh nak memberikan kejayaan pada diri awak untuk awak survive, betul tak? Ya. Kamu ni antara insan terpilih. Allah Ta'ala pilih untuk ambil kemahiran, betul tak? Ya. Siapa yang anda ambil diploma? Sini ada diploma sini. Siapa yang ambil diploma? Angkat tangan. Nampak? Bang, muda-muda awak dah ambil diploma bang. Untung. Betul tak? Ya. Siapa yang ambil persijilan? Angkat tangan. Siapa yang ambil SPM? Belakang SPM. Tengah-tengah ni apa? Apa? Diploma. Oh, yang depan ni diploma. Belakang SPM. Tahniah saya ucapkan pada awak. Kerana apa? Teruskan. Bang, sebenarnya bila awak sambung belajar ni, dengar bila awak sambung belajar ni, Nabi kata awak dah tunaikan separuh tanggungjawab awak sebagai seorang anak. Amin. Amin. Ya. Minat ke? Minat. Tak minat? Minat. Tak minat? Minat. Faham maksudnya? Bapak saya dulu macam itulah. Suka, tak suka, suka. Tak suka, suka. Tak nak lah, Pak. Nak, tak nak, nak. Tak nak. Senang. Betul tak? Ya. Sebab saya minta maaf adik-adik Saya ngajar dekat Giat. Saya buat kursus dan untuk buat camp untuk pelajar-pelajar, untuk orang-orang susah. Berapa ramai kita tengok pelajar-pelajar yang darjah tingkatan 3 tak habis belajar. Tingkatan 2 tak habis belajar. Habis, tak ada buat apa, tak ada kerja. Ada pelajar saya seorang tingkatan 1. Kenapa nak berhenti sekolah? Lah, kenapa nak berhenti sekolah? Malah lah, tak best belajar ni.
awak akan, sekarang awak tak ada rasa apa, akan datang. Betul? Sekarang awak tak ada rasa, seronok je, tak apa, tak belajar pun tak apa, nanti mak bapak aku ada. Betul tak? Yes. Tetapi future nanti, akan datang nanti, barulah awak tahu, ya Allah, kalau aku tahu, aku belajar. Itu sebab Nabi pesan apa? Nabi kata, siapa-siapa nak berjaya dekat dunia, ilmu. Siapa-siapa nak berjaya dekat akhirat, ilmu. Siapa-siapa nak berjaya dua-dua, Nabi kata, ilmu. Betul tak? Jadi, kepada adik-adik, pelajar-pelajar, laki-laki dan perempuan, mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu pada hari ini akan tak banyak sikit apa yang kamu dapat pada hari ini, kamu jadikan sebagai panduan dan pegangan kita sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan ingat, tanggungjawab kamu sebagai seorang pelajar buat masa ni, ingat Nabi pesan. Ingat Nabi pesan. Nabi pesan apa? Nabi kata sebagai seorang anak, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Sekali lagi, menuntut ilmu itu wajib. Sekali lagi, 1, 2 mula. Menuntut ilmu itu wajib. Kuat-kuat, 1, 2 mula. Menuntut ilmu itu wajib. Bagi kita orang Islam. Ya. Yang lelaki tak dengar. Sekali lagi, menuntut ilmu itu wajib. 1, 2 mula. Tak dengar, 1, 2 mula. Adik, apa makna wajib? Buat dapat? Buat dapat? Tak buat? Tak buat? Ingat, awak cakap tau, buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Maknanya, kalau awak tak belajar, awak sedang melakukan dosa. Dan ditakdirkan awak ketika itu awak mati, matinya awak dalam keadaan berdosa. Berat. Nampak macam main-main kan? Berat tau. Mati dalam keadaan berdosa. Alhamdulillah. Jadi segala yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri sendiri. Sebagai penutup pada hari ini, boleh tak awak tahu tentang selawat tafrijiyah? Allahumma salli. Baik, 1. Duduk betul-betul. Orang perempuan duduk betul-betul. Jangan terkangkang. Baik, tanda tangan, tanda tangan. 1, duduk betul-betul, tanda tangan. Mudah-mudahan ada keberkatan kat situ. 1, 2, mula. Allah. Wasallim salama. Ada yang tak baca? Tamman ala sayyidina Muhammadin. Kuat sikit. Tanhalu wa tanfarid. Kenapa belakang je, depan tak dengar? Wa tuqda wa tu bihi raghaibu wa husnul ghamamu biwajihil karim wa sahbihi wa nafasi bi'adadi. Baik, stop. Bang, awak duduk Johor tau. Awak duduk Johor, awak tak apa doa ni, habis awak. Ingat, salah satu soalan yang akan ditanya kalau nak kahwin dekat Johor, awak kena baca selawat tafrijiyah. Dan benda ini dah diletakkan, dah keluarkan perkeliling. Setiap sekolah dalam negeri Johor mesti baca doa ni. Nampak? Kau di Johor kena buang Johor ni nanti ni, Kang. Nampak? Yang belakang dengar ni, yang diploma dah dengar ni. Allahu Akbar. Yang lelaki saya jujur, siapa yang hafal angkat tangan? Dia seorang, yang lain tak hafal, tak guna bang.
Kau kalau nak kahwin nanti jumpa aku siap. Aku suruh kau selawat dia 10 kali nanti. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Halmi bin Jaafar atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi mendatangkan manfaat kepada kita semua. Para hadirin dan hadirat sekalian, sebagai tanda penghargaan kepada penceramah kita pada hari ini, majlis dengan itu mempersilakan yang dihormati Puan Hajah Rohani binti Busah, Pengarah Kolej Vocasional Keluang untuk menyampaikan cenderahati kepada penceramah kita pada hari ini. Majlis dengan itu mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Helmi bin Jaafar untuk menerima cenderahati. Majlis mengucapkan terima kasih. Mohon Tuan Puan Pengarah tunggu sebentar. Okey, seterusnya majlis akan diteruskan dengan penyampaian hadiah dan pengumuman keputusan pertandingan perarakan selawat dan spanduk Maulidur Rasul peringkat Kolej Vocasional Keluang bagi tahun 2020 41 Hijrah. Selain dari, sebelum kita mulakan majlis, saya menjemput timbalan pengarah akademik dan juga timbalan yang dipetua PIBG bersama-sama dengan Puan Hajah Rohani di hadapan untuk menyampaikan cenderahati. Bagi pertandingan perarakan selawat dan spanduk, saya akan umumkan dahulu tempat ke-12 sehingga tempat yang ke-6. Dijemput wakil daripada OPP untuk ke hadapan untuk mengambil cenderahati. Program OPP. Okey, dijemput wakil mengambil hadiah dengan pantas ya. Seterusnya, cenderahati yang kedua dijemput program teknologi penyejukan dan penyamanan udara. Okey, dijemput MPP teknologi penyejukan dan penyamanan udara. Pelajar wakil daripada teknologi penyejukan dan penyamanan udara. Okey, cikgu. Ambil. Okey, seterusnya cenderahati yang ketiga, program teknologi pemesanan industri. Diharapkan pelajar, wakil pelajar cepat ke depan. Seterusnya, cenderahati yang keempat, program teknologi kimpalan. Seterusnya, teknologi pembinaan. Program teknologi pembinaan.
Untuk cenderahati yang seterusnya, program teknologi elektronik. Okey, sekarang saya akan umumkan program tempat yang ke-6. Tempat ke-6 bagi pertandingan perarakan selawat dan spanduk Maulidur Rasul. Peringkat KV Keluang jatuh kepada program teknologi elektrik. Seterusnya, tempat ke-5 jatuh kepada teknologi automotif. Siapa pula yang akan mendapat tempat ke-4? Tempat ke-4 jatuh kepada program teknologi sistem komputer dan rangkaian. Tahniah kepada program skor. Sekarang saat yang kita nantikan. Siapakah program apakah yang mendapat tempat ketiga bagi pertandingan perarakan selawat dan spanduk Maulidur Rasul peringkat KV Keluang. Tempat ketiga jatuh kepada program pengurusan perniagaan. Jangan lari kak, jangan lari. Ya, sabar. Seterusnya bagi tempat kedua. Sebelum saya umumkan bagi tempat kedua, saya akan umumkan dulu juara bagi pertandingan perarakan selawat dan spanduk Maulidur Rasul. Bila saya dah umum juara, kita tahulah siapa dapat tempat kedua. Jadi, dijemput tempat kedua untuk ambil dahulu hadiah. Jadi, antara KMK dan juga BAK, siapakah yang menang pertandingan perarakan selawat dan spanduk Maulidur Rasul bagi tahun 2020? Juara pertandingan perarakan selawat dan spanduk Maulidur Rasul peringkat KV Keluang jatuh kepada program. Tenang. Sabar. Multimedia kreatif dan animasi. Jadi dijemput tempat kedua program perakaunan untuk mengambil hadiah terlebih dahulu. Tempat kedua program perakaunan dijemput ambil hadiah dulu, barulah juara ya tadi. Okey, perakaunan tahniah dapat tempat kedua. Dan juara jatuh kepada multimedia kreatif dan animasi. Tahniah. Okey, sebelum saya menamatkan majlis ini pada hari ini, kita ada satu minta tetamu VIP dan pengarah tunggu sebentar. Boleh saya teruskan Tenang. Pada tahun 2019 yang lalu, lama betul ni. Lama betul ni saya nak remind ni. Pada tahun 2019 yang lalu, Kolej Vocasional Keluang telah menghantar pelajar-pelajar untuk menyertai pertandingan KV Skill peringkat Zon Johor. Alhamdulillah, Kolej Vocasional Keluang telah berjaya mendapat tempat untuk beberapa pertandingan.
Untuk itu, sekali lagi, majlis menjemput Puan Hajah Rohani binti Busa, Pengarah Kolej Vocasional Keluang, diiringi oleh Encik Zulkifli bin Yusof, Timbalan Pengarah Akademik dan juga Timbalan yang dipetua PIBG untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Bagi pertandingan KV Skill Zon Johor pada tahun 2019, bagi program elektronik, tahniah diucapkan kerana kita mendapat tempat ketiga. Dijemput guru pengiring Encik Azizi bin Yunus dan juga pelajar Muhammad Amir Amzar bin Muhammad Azli untuk mengambil hadiah. Buat pengetahuan hadirin hadirin sekalian, kita telah mengalarkan beberapa KV di Johor yang lain. Okey, dijemput pelajar dan juga guru pengiring, iaitu Cikgu Azizi. Cikgu kita ni, tersohor juga ni. Okey, tahniah diucapkan. Boleh bergambar dulu, buat kenang-kenangan. Okey, senyum. Tahniah diucapkan bagi program elektronik. Bagi program pemesanan industri, kategori pemesanan Kolej Vocasional Keluang telah berjaya mendapat naib Johan. Dijemput guru pengiring Encik Muhammad Razif bin Abu Kasim dan juga pelajar Muhammad Khairin Mirza bin Zakaria. Okey, Encik Sarifuddin menggantikan Encik Muhammad Razif. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, alhamdulillah, kita Kolej Vocasional Keluang juga telah berjaya mendapat tempat pertama bagi program teknologi penyujukan dan penyamanan udara. Dan seterusnya, mewakili Zon Johor ke pertandingan KV Skill Kebangsaan yang akan dilangsungkan pada minggu hadapan di Kedah. Jadi, majlis menjemput guru pengiring Encik Muhammad Amran bin Abdul Manan dan juga pelajar Muhammad Izzat Irfan, Muhammad Haris untuk ke pentas untuk mengambil trofi dan sijil penyataan. Tahniah diucapkan bagi program teknologi penyujukan dan penyamanan udara. Kita doakan bersama-sama agar KV Keluang berjaya mendapat kejayaan di peringkat kebangsaan pada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Puan Hajah dan juga Timbalan Pengarah dan juga Timbalan Naib yang dipetua PIBG. Alhamdulillah, selesai sudah Majlis Maulidur Rasul, Majlis Persaraan Tuan Haji Samsudin dan juga anugerah lagi. Okey. Jadi sebelum kita pergi ke acara terakhir, saya serahkan pada Ustazah Anidah kerana ada lagi penyampaian yang nak disampaikan. Sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar-pelajar tolong bersabar. Okey, Yang Tuan Pengarah, Puan Hajah Rohani binti Musa, barisan mentadbir, barisan Jatuh Kuasa PIBG, para pensyarah serta pelajar. Okey, pada tahun ini pihak Panitia Pendidikan Islam telah menyediakan satu anugerah khas
iaitu anugerah tokoh Maulidur Rasul bagi pelajar. Okey, untuk pengetahuan hadirin, pemilihan tokoh Maulidur Rasul ini adalah berdasarkan akhlak dan khasiat pelajar seperti sering membantu guru, pertuturan yang sopan, sikap dan juga sikap yang disenangi oleh ramai. Jadi pelajar yang kami telah pilih, pelajar ini bukanlah pelajar ini adalah bukan pelajar biasa tetapi mempunyai tindakan dan juga aura yang luar biasa. Okey, majlis sekali lagi menjemput Puan Hajar Rohani diiringi oleh Encik Zulkifli Mamat Yusof untuk menyampaikan anugerah tersebut. Okay, dengan ini Panitia Pendidikan Islam sebulat suara ingin menganugerah anugerah tokoh Maulidur Rasul bagi tahun 1441 Hijrah kepada Saudara Muhammad Zul Helmi bin Abdul Hamid dari program 1 Diploma Teknologi Kimpalan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات. Terima kasih kepada Puan Hajar atas kesudian menyampaikan anugerah tadi. Tahniah diucapkan kepada Saudara Muhammad Zul Helmi. Diharapkan dengan penganugerahan ini dapat menjadi contoh pada pelajar-pelajar yang lain dan tidak langsung serta dapat memberi motivasi dan galakan pada pelajar agar terus memelihara khasiat dan akhlak yang terpuji dalam kehidupan seharian. Jadi majlis saya serahkan kembali kepada Cikgu Saifuddin. Alhamdulillah, terima kasih dan tahniah diucapkan kepada pemenang. Okey, seterusnya kita akan mengakhiri majlis sambutan Maulidur Rasul kita. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis ni, saya ingin berikan sikit taklimat bagaimana kita akan mengedarkan makanan. Jadi di luar akan pelajar perempuan di sebelah kiri saya. Di dalam pelajar lelaki diploma dan di luar pelajar lelaki tahun 1 dan tahun 2 sijil. Jadi saya jemput wakil saja sebab satu dulang tu ada 4 orang makan. Jadi wakil saja yang akan pergi ke tempat pengagihan makanan tersebut. Dekat sana ada 2 kaunter lelaki dan perempuan. Jadi jangan berebut. Okey? Jadi bolehlah nanti. Jadi saya rasa itu saja. Yang baik dan buruk itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hati
jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatkanmu dan kami cuba mengamal sunahmu.